Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama mengadakan kuliah maghrib secara online, dan alhamdulillah kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menompang di bumi Allah ini dalam keadaan kita mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Dan pada malam yang penuh barakah ini saya mengucapkan juga terima kasih kepada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan yang menganjurkan program kita pada malam yang penuh barakah ini, dan saya juga mengalu-alukan kedatangan seluruh jemaah Surau An-Nur di Seremban, dan mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Dan juga saya mengalu-alukan kedatangan yang bukan daripada Surau An-Nur juga. Subhanallah, saya ingat rata-rata kita bukan daripada Seremban saja, malah mungkin ada yang di luar. Tadi saya nampak tadi ada orang tulis di Teluk Intan. Ada yang berada di Teluk Intan. Subhanallah, terima kasih banyak yang berada di live kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati di mana saja kita berada. Masih lagi kita boleh mencari ilmu dalam keadaan bagaimana keadaan sekalipun. Kita sehat, kita sakit, kita sibuk, tetapi penggunaan teknologi yang ada ini mampu untuk memberikan kita ilmu dan boleh mengamalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada yang like, yang komen, yang share. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan buat tuan-tuan semua. Terima kasih kepada Azwani daripada Kedah. Subhanallah, ada yang sahabat kita daripada Kedah. Terima kasih kepada Nur Aini. Subhanallah, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Roslan Manaf. Terima kasih kepada Rusni Mayayur. Terima kasih kepada Faiz Hilmi. Terima kasih kepada Ustaz Zul Kifli. Terima kasih Nirza Zul Syamsiah Saleh, Syah Hazlin Hussein, Salidah Saleh, dan ramai lagi, Muhammad Syahrin yang saya tak sempat sebut namanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati insya-Allah pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini. Dan saya ingat kita dah tahu dah apa yang kita nak bincangkan pada malam yang penuh barakah ini, sebab saya dah tulis dari caption bahawa kita nak membacakan sebuah hadis Nabi SAW berkaitan dengan Dajjal. Cerita Dajjal ni panjang, cuma saya ambil satu hadis ni saja, dan hadis ni juga adalah panjang. InsyaAllah kalau kita sempat nanti minggu depan hari Sabtu juga kita akan sambung lagi berkaitan dengan Dajjal ini mengikut hadis-hadis yang lain. Tapi hadis ini terlalu panjang, dan saya ingat kata-kata semua kita pernah dengar dah hadis ini, itulah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau. Subhanallah, bermaksud apa? Bermaksud Dajjal ini telah pun ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita dengar begitu je sebelum-sebelum daripada ni kan, ustaz cerita. Ustaz kata ada dah zaman Rasulullah Dajjal ini, macam mana keadaan dia semua kita dah tahu dah. Hari ni kita baca spesifik hadis dia
riwayat Imam Muslim. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat daripada sudut apa? Daripada sudut untuk kita berwaspada dan berjaga-jaga berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman ini. Itulah hadis berkaitan dengan Dajjal. Jom sama-sama kita menhayati, mendalami makna daripada hadis-hadis yang disebutkan ini, insya-Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Selalunya saya akan baca hadis itu dulu panjang, kemudian baru saya akan translatekan. Tapi sebab hadis ini terlalu panjang, saya tak baca hadis bahasa Arabnya dulu semua. Saya terus bahasa Arab dan translate. Bahasa Arab dan translate. Itu mudah bagi kita, insya-Allah, untuk kita cepat dan mungkin boleh kita faham. Kalau saya baca hadis bahasa Arab tu panjang sangat, nanti mungkin akan kita panggil memakan masa yang lama. Jadi saya terus baca sahaja, insya-Allah, kemudian kita akan translate dan kita akan huraikan, insya-Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini berada dalam hadis fitan ataupun hadis berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat. Baik. Hadis ini riwayat daripada Fatimah binti Qais. Tuan-tuan, saya suka pesan kepada kita semua, kadang-kadang jangan tersilap menggunakan nama sahabat Nabi. Ni pun dikira sebagai sahabat lah, sahabiah dipanggil kan, sahabat perempuan. Tapi sahabat tak? Sahabat. Kenapa? Sebab dia melihat, kita dah sebut dah dulu, berkaitan dengan sahabat, kalau kategori syarat untuk menjadi sahabat Nabi adalah 3. Yang pertama, dia mesti ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti duduk dengan Nabi ataupun dia mesti nampak wajah Nabi, lihat wajah Nabi walaupun sedetik, sesaat. Yang keduanya mesti mu'minun bihi, dia mesti beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya wa mata 'alal Islam, dia mesti mati dalam keadaan Islam. 3 syarat. Dia mesti lihat wajah Nabi, dia mesti beriman dengan Nabi dan mati pun dalam keadaan Islam, maka dia boleh ini adalah syarat untuk menjadi sahabat. Dan Fatimah ini merupakan sahabat Nabi, sahabiah, ataupun kita panggil sebagai sahabat wanita. Dan kebanyakan kadang-kadang kita lihat Fatimah ini namanya banyak. Ada Fatimah yang digelarkan sebagai Fatimah Az-Zahra, ataupun Fatimah Az-Zahra ini merupakan anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga Fatimah yang lain dipanggil Fatimah, kita panggil sebagai Fatimah kepada isteri kepada Abu Talib. Fatimah yang isterinya adalah kepada Abu Talib. Saya lupa nama ayahnya, Fatimah binti apa saya tak ingat. Tapi yang ini adalah Fatimah binti Qais. Bila sebut Fatimah binti Qais, tuan-tuan jangan tertukar pula, Fatimah ni anak Nabi ke? Bukan. Fatimah anak Nabi namanya Fatimah bintu Muhammad ataupun Fatimah bintu Rasulullah. Fatimah binti Rasulullah ataupun Fatimah Az-Zahra, anak kepada Nabi SAW. Kalau kata Fatimah itu adalah Fatimah isteri kepada Abu Talib, maksudnya dia adalah makcik Nabi lah, makcik Nabi SAW. Sebab dia, Abu Talib ni pakcik Nabi yang menjaga Nabi daripada umur 8 tahun sehinggalah Nabi kahwin. Dan isterinya juga bernama Fatimah. Fatimah Allah tak sampai. Fatimah tak ingat. Fatimah binti subhanallah, tak ingat saya. Siapa-siapa yang ada ingat mungkin boleh tolong tuliskan nama Fatimah ataupun isteri kepada Abu Talib. Fatimah binti saya tak ingat, memang tak keluar langsung, ilham Allah tak bagi. Tapi Fatimah tu Fatimah juga, Fatimah isteri kepada Abu Talib, Fatimah juga. Tetapi yang ini adalah Fatimah binti Qais. Ini bukan anak Nabi, ini bukan makcik Nabi. Tetapi Fatimah binti Qais ini pernah satu hari dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia minta pendapat daripada Nabi. Dia kata, Rasulullah, datang 2 orang laki-laki kepada aku nak meminang aku. Maka kata Nabi, siapa dia? Kata Fatimah binti Qais, yang pertama ialah Abu Jahmin dan yang keduanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Nabi SAW pun memberikan pandangan. Dikatakan Abu Jahmin ini ialah orang yang peribadinya adalah kuat memukul orang. Maksudnya Nabi bukan menjatuhkan orang lain ya, tapi maksudnya bila diminta pendapat, pandangan, maka diberikan pandangan untuk selamatkan seseorang ini daripada bukan kejahatan tetapi mungkin perangai dia, begitulah. Fatimah binti Asad, terima kasih banyak Nurul Hida. Fatimah binti Asad itu adalah isteri kepada
Abu Talib. Fatimah binti Asad itu adalah isteri kepada Abu Talib. Tapi yang kita bincang ni adalah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Pernah satu hari Fatimah binti, terima kasih banyak Nirzazul, terima kasih banyak yang memberikan respon. Subhanallah, saya suka bila mana ada respon daripada sahabat-sahabat kita semua. Yalah, kadang-kadang kita manusia kan, lupa hafalan-hafalan, lupa kadang-kadang kita nak dapat, lupa kadang-kadang kita nak lupa, diingat pula. Begitulah manusia. Allah yang punya kekuasaan, Allah berikan kekuatan pada kita, ingat ataupun lupa tu semua kerja Allah. Jadi Fatimah binti Qais ini apa? Fatimah binti Qais ini pernah datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia minta pendapat kepada Nabi, Rasulullah, tolong bagi tahu aku, ada dua lelaki yang datang kepada aku nak meminang, satunya Abu Jahmin, satunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kata Nabi SAW, Abu Jahmin ini ialah kaki pukul, Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia kehidupannya agak miskin sikit. Begitulah pandangan dia. Dan Nabi SAW mencadangkan, apa kata kalau kamu berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah merupakan anak angkat, anak kepada Zaid bin Harisah, iaitulah Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat kepada Nabi SAW. Maka Usamah bin Zaid merupakan cucu angkat Nabi lah, ataupun digelarkan juga sebagai anak angkat Nabi SAW. Kecil lagi, tapi waktu ni dah besar lah, waktu ni dah remaja lah. Ketika Fatimah binti Qais ini datang bertemu dengan Nabi SAW, maka diminta pendapat kepada Nabi, dan akhirnya Nabi cadangkan untuk berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Maka Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini. Saya tak berniat nak menghuraikan panjang tentang siapa dia Fatimah binti Qais ini. Cukup kita tahu tadi bahawa apa, Fatimah ni zaman Nabi banyak. Ada Fatimah binti Rasulullah, ada Fatimah binti Qais, ada Fatimah binti Asad. Terima kasih banyak yang memberikan respon kepada kita. Fatimah binti Asad ini merupakan isteri kepada Abu Talib, ini makcik Nabi SAW. Fatimah binti Rasulullah ini anak kepada Nabi SAW. Tetapi yang meriwayatkan hadis ini adalah Fatimah binti Qais. Qalat, dia kata, okey, mula cerita dia nak mula cerita dah kepada perawi ataupun kepada kita. Kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, qalat, falamma inqadat indati, apabila telah mudah bahasanya, apabila telah selesai iddah aku, maksudnya telah selesai daripada iddah aku, maknanya dalam keadaan Allah alam bagaimana keadaan dia, mungkin kehilangan suami dan seumpamanya, iddahnya telah habis. Bila habis iddah maksudnya boleh keluar tak? Boleh. Sebab tu kalau kita tengok hukum orang yang beriddah, kalau kita panggil sebagai bercerai, maka 3 bulan ataupun kita panggil sebagai 3 kali suci, salah satu quru, sama ada 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Iddah bagi yang diceraikan suami. Iddah bagi orang yang kematian suami, maka 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Wallahu alam, di sini tidak diceritakan kenapa iddahnya. Maka mungkin kita ambil saja sebagai iddah yang biasa kita tahu, sama ada diceraikan ataupun meninggal suaminya, maka telah selesai iddahnya. Maka ketika itu kata Fatimah binti Qais, sami'tu nida'al mudadi. Dia kata, aku terdengar dan aku dengar satu seruan. Aku terdengar satu seruan yang memanggil munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi, yang adalah pemanggil itu ataupun seruan, kita panggil sebagai penyeru, itu adalah penyeru Rasulullah, ataupun kita panggil sebagai dengar satu seruan daripada orang yang kita panggil munadi Rasulullah ni, maksudnya tukang seru Rasulullah. Rasulullah ni dia ada banyak sahabat-sahabat yang dilantik, ada yang kumandangkan azan, ada yang macam-macam lah, ada yang panggil seru orang untuk nak datang ke masjid. Yang ini kata Fatimah binti Qais, sami'tu nida'al munadi, aku terdengar satu seruan daripada masjid, iaitulah penyeru Rasulullah ataupun penyeru Nabi. Sahabat ni dia menjadi penyeru ataupun dia dilantik daripada Nabi SAW untuk menjadi penyeru, untuk menyeru orang-orang datang ke masjid. Maka dia pun menyeru orang-orang semua, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Dia kata kepada semua orang yang ada dekat situ, solatlah berjemaah, mari solatlah berjemaah. Maksudnya marilah berkumpul ke masjid semayang, marilah kumpul ke masjid semayang. Maknanya ini adalah seruan yang Nabi suruh sampaikan kepada manusia yang ada di Madinah pada ketika itu, as-salatu jami'ah. Bila Fatimah binti Qais ini dengar, maka dia kata fa kharajtu ila al-masjid.
Maka aku pun keluar pergi ke masjid. Fasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun salat bersama dengan Rasulullah. Fakuntu fi saffin nisa'i allati tali zuhural qaum. Dia kata aku pun berada di saf wanita, tetapi yang mana aku berada di saf wanita yang berada di belakang, betul-betul berada di belakang orang laki-laki. Maksudnya dalam keadaan imam ataupun nabi, kemudian laki-laki ramai belakang, kemudian perempuan ramai belakang. Jadi Fatimah binti Qais ini dia berada di saf yang perempuan belakang ni, tapi dia paling depan sekali. Kerana dia kata apa? Dia kata allati tali zuhurul qaum. Aku berada dekat ataupun selepas daripada hujung sekali, belakang sekali orang laki-laki, lepas tu aku. Maksudnya dia berada dekat sekali dengan jemaah laki-laki ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW yang paling belakang sekali. Maka dia pun semayang dengan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat di masjid. Ini juga kadang-kadang kalau kita tahu hukum bahawa apa, bila kita dengar azan, maka kita mesti datang ke masjid. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan ni sebenarnya sunat je datang ke masjid. Tapi kalau dia nak pergi, boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Nabi kata jangan halang dia, jangan halang orang perempuan untuk nak pergi ke masjid, asalkan tidak berlaku fitnah. Jadi ini antara yang kita katakan apa, bila Fatimah binti Qais dia dengar seruan daripada sahabat Nabi, as-salatu jami'ah, mari solat berjemaah ke masjid, maka dia kata aku pun pergi ke masjid dan aku solat bersama dengan Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain, dan aku berada di saf wanita dan aku paling depan sekali. Maksudnya aku berada dekat dengan jemaah muslimin ataupun jemaah orang laki-laki ataupun sahabat Nabi SAW yang paling belakang sekali. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Apabila selesai semayang Rasulullah SAW, selesai habis semayang dia, jalasa 'alal mimbar. Kemudian dia berdiri ataupun dia duduk di atas mimbar. Wa huwa yadhhak, dalam keadaan dia ketawa. Maksud ketawa ni bukan macam ketawa yang kita bayangkan dia ketawa macam kita lah, ha terguling ke belakang kan. Itu bukan. Nabi ni ketawa ni sehingga nampak garham Nabi ataupun nampak gigi Nabi saja. Jadi kata Fatimah binti Qais, yang kira-kira kalau kita nampak daripada hadis ini, Fatimah binti Qais dia boleh kira sebagai orang yang dekat juga dengan Nabi, pasal dia antara saf yang paling depan sekali di kalangan para wanita yang lain. Dia di kalangan para wanita yang lain paling dekat sekali, maka dia boleh nampak Nabi SAW yang berada di atas mimbar. Dan ketika itu kata Fatimah binti Qais, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, setelah selesai Nabi SAW salat, maka Nabi berada ataupun duduk di atas mimbar, kemudian Nabi seolah-olah macam ketawa, dalam keadaan dia berketawa. Kemudian kata Nabi, faqala, Nabi kata liyalzam kullu insanin musallahu. Kata Nabi, hendaklah kamu semua ni, manusia ni semua duduk di tempat masing-masing ataupun duduk di tempat solat masing-masing. Maknanya Nabi tak bagi balik. Nabi tak bagi balik. Nabi kata apa? Nabi kata liyalzam, hendaklah kullu insanin, setiap manusia yang ada dalam masjid ni, musallahu, duduk di tempat sembahyang dia, duduk di tempat semayangnya, jangan balik, jangan bergerak. Summa qala, kemudian kata Nabi apa? Kemudian kata Nabi, atadruna ma li jama'tukum, tahu tak kalian semua, tahu tak kamu semua kenapa aku panggil kamu semua berhimpun pada hari ini? Nabi seolah-olah Nabi nak ceritakan kepada sahabat ni satu berita yang sangat, kalau kita bahasa kita panggil sangat gempak lah, sangat gempak, dan satu berita yang sangat-sangat penting yang Nabi himpunkan lepas semayang ni. Kebiasaan kalau tuan-tuan tengok hadis-hadis tuan-tuan, biasanya Nabi SAW kalau ada benda yang penting Nabi nak ceritakan, Nabi biasa akan naik mimbar setelah solat mana sekalipun. Mana-mana solat setelah selesai, kalau ada benda yang penting Nabi nak cerita, Nabi terus akan naik mimbar dan Nabi akan cerita. Kalau tak ada benda yang Nabi nak cerita, Nabi tak naik mimbar lah. Nabi habis semayang, habis selesai. Tapi bila ada benda yang Nabi nak cerita, benda tu penting, Nabi naik atas mimbar. Dan bila Nabi naik atas mimbar, Nabi kata ni, dalam keadaan situasi sekarang ni yang kita tengah cerita hadis ni, Nabi berada di masjid Nabi kata liyalzam, hendaklah kamu semua lazim ataupun berada di tempat duduk kamu semua, jangan tetap di tempat duduk kamu, jangan balik. Sebab apa? Sebab ada sesuatu benda yang nak dibagi tahu. Kemudian kata Nabi, atadruna li jama'tukum, tahu tak kamu mengapa aku himpunkan kamu semua? Maka ramai di kalangan para sahabat mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan juga Rasulnya hanya yang tahu. Kami tak tahu kenapa engkau himpunkan kami wahai Rasulullah, tapi Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kata Nabi, qala inni wallahi, dia kata sungguhnya demi Allah, ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin,
Kata Nabi SAW, wallahi aku tak menghimpunkan kamu semua ini lirahbatin, bukan untuk nak mengharapkan kepada kamu, wala lirahbatin, bukan untuk menakut-nakutkan kepada kamu. Ini panggil sebagai targhib wa tarhib. Targhib ni adalah memberikan harapan, tarhib adalah memberikan ketakutan, amaran kan, kita panggil sebagai gitu. Jadi dalam keadaan apa kata Nabi ini, wallahi sesungguhnya aku himpunkan kalian ni bukan untuk nak berharap kepada kamu, dan bukan untuk nak menakut-nakutkan kamu. Seolah-olah macam ada satu benda yang penting Nabi nak bagi tahu. Mungkin sahabat-sahabat ni kata, kenapa, kalau kita barangkali mungkin kita tertanya-tanya lah, kenapa imam tak suruh kita balik, ada benda yang imam nak bagi tahu. Kita rasa macam apa benda Nabi dia nak bagi tahu ni. Begitu juga para sahabat ketika mana dihimpunkan oleh Rasulullah jangan balik, sebab selalunya Nabi suruh balik ataupun selesai semayang habislah. Tapi masa tu ataupun hari itu ketika mana Nabi SAW nak sampaikan cerita ini, maka Nabi kata duduk diam-diam, jangan balik. Dan kata Nabi, tahu tak kamu kenapa aku himpunkan kamu semua? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan juga Rasul saja yang tahu. Dan kata Nabi, wallahi aku tak himpunkan kamu ini bukan untuk mengharapkan kepada kamu ataupun bukan untuk menakut-nakutkan kamu, walakin jama'tukum, melainkan aku menghimpunkan kamu ini lianna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniyan. Subhanallah. Melainkan ataupun tetapi aku himpunkan kamu semua ini adalah kerana seorang laki-laki yang bernama Tamim ad-Dari. Dia adalah seorang laki-laki daripada kalangan Nasrani. Dia adalah seorang laki-laki daripada kalangan Nasrani. Maksudnya Nabi himpunkan semua sahabat-sahabat ni untuk apa? Untuk ceritakan berkaitan dengan seorang laki-laki yang daripada kalangan Nasrani ini, namanya Tamim ibn Aus ad-Dari. Ini nama penuh dia. Tamim ibn Aus ad-Dari ini adalah seorang Nasrani dan dia merupakan ahli kitab, tuan-tuan. Dia merupakan ahli kitab, pakar dalam kitab Taurat dan Injil. Kata Nabi, faja'a, dia telah datang kepada aku, fabaya'a wa aslama, dia telah berbaiat kepada aku dan masuk Islam. Subhanallah, dia telah baiat kepada aku dan masuk Islam. Maksudnya ketika mana dia jumpa dengan Nabi ni, dia ceritakan kepada Nabi ni, Masya Allah, dia ceritakan, kemudian dia masuk Islam, dia berbaiat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Wahaddathani hadithan, dia ceritakan kepada aku satu cerita, wafaqalladhi kuntu uhaddithukum, yang mana aku juga telah cerita kepada kamu semua, an Masih Dajjal, berkaitan dengan Dajjal. Subhanallah. Ni cerita best, baru nak start ni, pukul 8.30 dah. Kan? Cerita ni baru nak start. Hadis ni panjang tuan, hadis riwayat Muslim panjang. Tak apalah, kita cuba ringkas-ringkaskan sikit kan. Tapi kita bacalah, insya-Allah kita baca. Jadi kita nak tahu hadis ini riwayat Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais kata, ketika mana aku habis iddah, aku dengar seruan daripada masjid bahawa suruh datang semayang berjemaah di masjid. Setelah selesai, aku tengok Nabi naik di atas mimbar. Ni kata Fatimah binti Qais. Aku tengok Nabi naik atas mimbar dalam keadaan dia tersenyum ataupun ketawa. Dan kata Nabi SAW, dalam keadaan Nabi tanya, tahu tak kamu kenapa aku himpunkan kamu semua? Kata sahabat semua, tak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasul saja yang tahu. Aku himpunkan kamu semua, kata Nabi, ini bukan untuk nak takut-takutkan kamu, bukan untuk nak memberi harapan kepada kamu, tapi kata Nabi, aku himpunkan kamu ini adalah kerana seorang laki-laki daripada kalangan Nasrani, namanya Tamim ad-Dari ataupun Tamim ibn Aus ad-Dari. Ini seorang Nasrani ahli kitab yang didatang kepada aku dan dia berbaiat kepada aku dan dia masuk ke dalam Islam, dan dia ceritakan kepada aku berkaitan dengan satu cerita yang pernah aku bagi tahu pada kamu dulu, wahai sahabat-sahabat sekalian, iaitulah berkaitan dengan hadis ataupun berkaitan dengan Masih ad-Dajjal. Subhanallah. Maka dia pun cerita, haddathani, Nabi kata dia pun bercerita kepada aku, annahu, yani anna Tamim ibn Aus ad-Dari, sesungguhnya Tamim ibn Aus ad-Dari itu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'a salasina rajulan min lakhmin wa judhamin. Dia kata Nabi SAW, Tamim ibn Aus ad-Dari ini satu hari dia menaiki satu kapal laut dan berjalan di atas kapal laut itu bersama dengan 30 orang laki-laki daripada kabilah Lakhmin, dan juga daripada dalam kapal tu ada kabilah Lakhmin dan kabilah Judhamin. Ada kabilah Lakhmin dan ada kabilah Judhamin. Jadi 30 orang laki-laki ni semua daripada kalangan Nasrani lah, daripada kalangan orang-orang kita panggil sebagai orang Kristian. Dia belum masuk Islam lagi. Saat ketika mana Tamim ibn Aus ad-Dari berada atas kapal laut ini,
dia belum Islam lagi. Dia masih lagi beragama Nasrani, dia masih lagi berpegang kepada kitab Taurat dan Injil, dan dia merupakan ahli kitab, dan dia adalah orang yang sangat pakar dalam agama Nasrani. Subhanallah. Jadi bila kita sebutkan bahawa Nabi kata dia cerita kepada aku, satu hari Tamim ibn Aus Ad-Dari ni dia naik satu kapal laut bersama kapal laut itu ada 30 orang daripada kabilah Lakhmin dan juga Juzamin. Fala'iba bihimul mawju syahran fil bahri. Tiba-tiba di atas kapalnya itu dipukul ombak dan dia berada di atas kapal itu selama sebulan. Selama 1 bulan fil bahri, di laut 1 bulan dalam keadaan terumbang-ambing. Sebab apa? Dipukul ombak ni dalam keadaan dah tak, dipanggil sebagai lost control, hilang kawalan. Subhanallah, hilang kawalan dalam keadaan dalam perjalanan. Kalau biasa mungkin ambil masa sikit saja nak pergi satu tempat kemudian balik ke tempat masing dia. Tapi sebabnya falaiba bihimul mauj, ombak datang pukul kapalnya itu sehingga hilang kawalan, syahran fil bahri, kemudian dia berada di atas kapal itu ataupun laut itu selama sebulan. Summa arfa'u ila jaziratin fil bahri. Kemudian kapal itu tiba-tiba dia dekat dah, maksudnya berlabuh dah di satu jazirah, satu pulau di laut itu. Hatta maghribis syamsi. Pulau itu dia dalam keadaan tempat tenggelamnya matahari. Pulau tu wallahu alam pulau yang mana satu, tidak digambarkan dan tidak diceritakan pulau ni di mana, sebab lost control, hilang kawalan. Maka yang pada saat dan ketika itu hanya yang mengawal kapal itu adalah angin, dan angin ini bergerak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Allah yang menggerakkan kapal itu menerusi angin yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya kapal itu berada di satu jazirah, iaitu satu pulau, dan ketika itulah dia kata pulau itu adalah tempat terbenamnya matahari. Fajalasu fi aqrubis safinah fadakhalul jazirah. Maka kata Nabi SAW, Tamim ibn Aus Ad-Dari dan juga 30 orang sahabat-sahabat yang lain ini pun diambil. Kalau kita naik kapal besar, kita nak pergi kepada pulau yang kecil ataupun nak pergi kepada pulau, maka dia tak boleh naik kapal yang besar tu pergi berlabuh kat situ. Dia mesti guna kapal yang kecil. Kalau biasa kita tengok cerita-cerita kan, biasa kapal yang besar duduk di tengah-tengah. Bila dia nak mendarat ataupun nak melabuh di pantai ataupun melabuh di satu pulau, dia akan keluarkan satu sampan yang kecil untuk dia berjalan ataupun dia berkayuh untuk bergerak ke pantai ataupun ke jazirah ini, ke pulau ini. Maka sama juga fajalasu fi aqrabis safinah fadakhalul jazirah. Maka kata Nabi SAW, mereka ni semua ambil kapal yang kecil sikit untuk bergerak masuk ke dalam pulau tersebut. Falaqiyathum dabbatun ahlabu kathirus syar. Subhanallah, bila dia sampai kepada pulau itu, subhanallah, dia melihat dan bertemu, mereka melihat dan bertemu dabbah. Dabbah ni kita panggil sebagai binatang melata. Dalam bahasa Melayu dipanggil binatang melata. Dabbatul ard. Dabbatul ard ini binatang yang melata. Dan Tamim ibn Aus Ad-Dari ini dia bukan dalam keadaan kita panggil sebagai manusia yang dia tengok ni. Sebab apa? Dia kata ahlabu kathirus syar. Dia kata dekat badan dabbah ini bulunya punya banyak sangat, sehingga dikatakan apa, la yadruna ma qubuluhu min duburihi min kasrati syar. Sehingga kami pun kata Nabi SAW, sehingga mereka pun tidak tahu bahawa di mana bahasa mudahnya kubul ni kemaluan depan dan mana kemaluan belakang pun kami tak tahu. Dengan sebab apa? Min kasrati syar, kerana terlalu banyak dan lebatnya bulu yang ada di badannya. Subhanallah. Wallahu alam, yang ini apa? Dikatakan sebagai, nak kata binatang macam binatang, nak kata manusia, nak kata binatang boleh bercakap, nak kata manusia macam binatang. Wallahu alam macam mana. Tapi yang pastinya Tamim ibn Aus Ad-Dari ini dicerita kat Nabi, dia kata Rasulullah, kami pergi satu pulau, tiba-tiba kami terjumpa dengan dabbah ini, yang mana dabbah ini penuh bulunya, penuh di badannya bulu yang lebat dan kasar, sehingga kami tak tahu ya Rasulullah, mana satu kubul depan ataupun mana satu kemaluan depan, mana satu kemaluan belakang, kerana sebab banyaknya bulu di badan. Faqalu, maka mereka pun kata, Tamim ibn Aus Ad-Dari pun kata, wailak, celaka engkau. Ini biasa Arab punya style lah, ataupun Arab punya kita panggil sebagai apa kita panggil dulu kita panggil sebagai apa, dia punya dialect dia lah kan biasanya. Wailak ni maksudnya celaka engkau.
Celaka engkau. Wailak, celaka engkau. Ma anti. Apa engkau ni? Engkau ni apa? Dia katakan, ma anti, apa engkau ni? Nak kata orang bukan orang, nak kata binatang bukan binatang. Faqalat, maka yang Dabbah ni tadi dia kata, ana al-jassasah. Ana al-jassasah. Dia kata aku ini adalah al-jassasah. Tuan-tuan, al-jassasah ini dia diambil daripada kalimah jassasa yujassisu. Jassasa yujassisu ni adalah mengintip-intip. Mengintip ataupun kalau bahasa kita dia panggil mata-mata. Mata-mata kan, mengintip-intip. Ataupun dalam ayat Quran kan ada wala tajassasu. Janganlah kamu mengintip-intip ataupun mencari-cari aib manusia. Wala tajassasu. Jadi wala tajassasu itu adalah merupakan mengintip, mencari-cari. Jadi dia kata ana al-jassasah. Aku ni adalah al-jassasah. Nama dia al-jassasah ataupun dipanggil sebagai dia ni adalah orang pemerhati ataupun makhluk yang memerhati, mengintip-intip. Mungkin dia juga adalah pengawal kepada pulau itu, wallahu alam, tidak diceritakan. Ada juga pandangan mengatakan bahawa al-jassasah ini dia akan keluar nanti di akhir zaman. Di akhir zaman yang kita panggil sebagai dabbatul minal ard kan. Dabbatul minal ard ni adalah binatang melata yang akan datang ke seluruh manusia yang akan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Ini tuan-tuan kena buka apa kita panggil sebagai tanda-tanda kiamat lah, kitab tanda-tanda kiamat. Siapa kata tu yang banyak bulu apa Ustaz? Al-Jassasah, ingatkan raksasa tadi. Dia bukan raksasa. Dia bukan raksasa. Dia ni makhluk. Nak kata binatang bukan binatang, nak kata manusia bukan manusia. Sebab nak kata manusia, dia ni bulunya penuh di badan, tak tahu mana depan mana belakang, kemaluannya. Dan nak kata binatang, dia ni boleh bercakap. Jadi sebab tu ulama mengatakan bahawa al-jassasah ini ada yang mengatakan bahawa dia ni nanti yang akan datang di akhir zaman besok untuk memberitahu kepada semua manusia sama ada orang ini dia akan menandakan kita sama ada dia mukmin ataupun kafir. Dua ni saja. Dia akan bawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihissalam untuk bagi tahu kau ni mukmin ataupun kafir. Itu tugas dia. Itu adalah tugas dia. Subhanallah. Jadi bila disebutkan begitu, maka dia kata anal jassasah. Qalu, maka mereka pun mengatakan bahawa wamal jassasah. Dia kata apa benda jassasah tu? Dia kata apa benda jassasah ni? Kan? Maknanya dia tengok tu satu benda yang sangat pelik. Tak pernah tengok pun. Apa benda jassasah ni? Tak pernah tengok selama ni. Dia duduk dekat negara Arab, tak pernah pun dia jumpa binatang yang macam ni. Dia kata binatang ni badannya bukanlah besar sama. Kalau saya ingat dulu lah zaman saya kecil-kecil dulu kan. Zaman saya kecil-kecil dulu, bila mana orang cerita pasal Dajjal ni kan, kita duk terbayang masa kecil-kecil dulu Dajjal ni besar. Dia punya buku lalinya tu kalau letak dekat laut, itu baru paras buku lali dia. Macam tu punya besar. Bayangan kami masa budak-budak kecil dulu. Tapi bila belajar hadis, subhanallah, tak ada pun begitu. Bukanlah besar sampai kalau besar macam tu mati semualah orang yang ada dalam bumi ni. Dia tak besar sampai macam tu. Badannya besar saja. Biasalah badan orang Arab kan besar. Dan biasalah badan orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad ataupun umat Nabi Muhammad dulu kan besar. Jadi dalam keadaan tubuhnya besar. Jadi al-jassasah ini bukan Dajjal lagi, bukan. Dia bukan Dajjal. Dia adalah, kalau kata kita masukkan di sini hadis ini, dia adalah penunggu pulau itu. Dia penunggu pulau itu dan dia katakan bahawa ana adalah al-jassasah, aku ni adalah al-jassasah. Bila mereka tanya apa dia itu al-jassasah, maka qalat, dia pun kata ayyuhal qaum. Dia tak jawab. Dia terus kata, wahai kaum, intaliqu ila hadzal rajuli fid dair. Dia kata engkau pergilah masuk dalam, jumpa dengan seorang laki-laki yang ada dalam ad-dair ni adalah tempat betapa tuan-tuan. Ad-dair ini adalah tempat betapa. Maksudnya al-jassasah ni dah tahu dah bahawa dalam gua tu ada satu orang lelaki yang duduk lama dah dekat situ. Itu nama ad-dair, tempat betapa. Maknanya lama dah laki-laki tu duduk dalam gua itu. Sehingga al-jassasah ni tak jawab. Bila Tamim ibn Aus ad-Dari kata, apa dia al-jassasah ini? Seolah-olah dia kata, kau tak tahulah al-jassasah itu apa. Dan dia terus sambung. Dia kata, wahai manusia, wahai kaum, intaliqu, masuk dalam. Pergilah kamu kepada laki yang ada dalam gua ini. Fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Kerana dia sedang menunggu berita gembira daripada kamu yang amat dirindukan. Maksudnya dia memang tertunggu-tunggu jawapan daripada kamu ataupun cerita daripada kamu. Dia nak tahu sesuatu. Dia nak tahu sesuatu apa? Teringat dengar cerita monster mata satu, Nizazul kata. Baik, ini juga ada salah faham daripada kita yang mengatakan bahawa Dajjal itu satu matanya. Bukan maksudnya Dajjal itu ada satu mata di tengah-tengah dahi ni Bukan, itu bukan Dajjal, itu SpongeBob.
Kan, Dajjal ni dua mata. Dalam hadis yang sahih banyak menceritakan bahawa Dajjal ini ada dua mata, cuma satu matanya cacat, rosak. Itu nanti minggu depan ataupun bila-bila kita akan buka pula bagaimana sifat Dajjal. Apa dia buat dalam dunia ini bila dia keluar nanti. Nanti kita akan bincang. Cuma kita nak baca hadis ni dulu. Hadis ni kata apa? Hadis ni kata, Al-Jassasah ni kata, wahai kaum, maknanya wahai seluruh Tamim bin Aus Ad-Dari dan kawan-kawan semua, intaliqu ila hadzal rajul fid dair. Pergilah kamu bertemu dengan laki-laki yang berada dalam tempat gua ni ataupun tempat bertapa ni, fa innahu ila khabarikum bil aswaq, kerana dia sedang menunggu berita gembira daripada kamu, iaitu berita yang sangat dirindukan. Maka bila mana disebutkan begitu, qala, kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, lamma sammat lana rajulan fariqna minha. Dia kata bila dia Al-Jassasah ni sebut nama orang laki-laki ni tadi, maka dalam keadaan ada laki-laki sedang tunggu dalam gua, dia kata fariqna minha. Dia kata kami terus jadi takut. Dia terus jadi takut. Pasal apa? Dalam keadaan mungkin antakuna syaitana. Mungkin orang yang duduk dalam gua itu adalah syaitan betina. Tuan-tuan, biasa kalau kita tengok dalam kita panggil sebagai sejarah-sejarah Arab dulu, biasanya kalau ada gangguan-gangguan begitu, dalam kepercayaan Arab kuno ni, biasanya kalau ada benda yang mengusik dia, mengganggu dia akan anggap bahawa yang mengusik itu adalah syaitan betina. Jadi bila Al-Jassasah ni kata, baik kamu masuk dalam gua ini, jumpa dengan laki-laki ni, sebab dia nak tahu berita daripada kamu. Bila kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, dia kata bila dia dengar ada satu orang lelaki kat dalam gua tu, maka dia terus fariqna minha, jadi takut. Jadi macam suspend lah dalam keadaan apa benda yang ada ni, mungkin yang dalam tu adalah syaitan betina. Qala, kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, fantalaqna siraan, maka kami pun terus masuk dalam gua tu. Kami pun pergi dalam gua itu, hatta dakhalna dair, sehingga kami masuk ke dalam tempat pertapaan dia, fa idza fi a'zamu insanin. Ni bahasa dia. Sehingga kami lihat, ataupun bila mana kami duduk dalam gua itu, bila kami dah masuk dalam gua itu, maka kami lihat padanya ada satu manusia yang a'zam, yang besar. Besar ni bukan maksud besar yang macam tadi tu, buku lalinya dekat laut, bukan. Badannya besar saja, tubuh badannya besar saja. Besar, wallahu alam besar manalah. Jangan bayang macam tadi itulah sahabat kita kata monster lah, kan, macam-macam. Bukan yang itu. Tapi nak sebutkan badannya besar saja. Ra'ainahu qattu khalqan, kata Tamim, kami tak pernah tengok sama sekali makhluk yang besar begini. Tak pernah tengok. Maknanya orang Arab tu badan besar dah. Besar tuan-tuan. Orang Arab ni zaman kita pun besar kan. Apatah lagi zaman Nabi SAW, apatah lagi zaman sebelum umat Nabi SAW, lagi besar badan. Dan kata dia, ra'ainahu qattu khalqan, kami tak pernah tengok sama sekali makhluk yang besar begini. Maknanya dia tengok bila dia masuk saja dalam gua tu, dia tengok ada seorang laki-laki badannya besar, dan dia kata dia tak pernah tengok manusia yang besar begini, makhluk sebesar begini. Wa ashadduhu withaqan, dan dalam keadaan dia terikat dengan ikatan yang bersangat-sangatan. Subhanallah, maknanya dia diikat. Laki-laki yang duduk dalam gua ni tadi ni diikat, majmu'atun yadahu ila unuqihi, diikatkan tangannya di atas tengkuknya begini, belakang ni begini, diikat belakang tu, ma baina rukbatayhi ila ka'baihi bil hadid, dan lutut dia dengan buku lalinya itu diikat dengan besi. Ya Allah, macam mana keadaan, wallahu alam keadaannya kita tak tahu. Tapi bila kita tahu keadaan yang disebutkan oleh Tamim ibn Aus ini, dikatakan bahawa tangannya diikat di belakang tengkuk ini, dan rukbatai ataupun dia kata sebagai dua lutut itu diikat dengan besi, dan buku lalinya juga diikat. Mana lutut dia pun diikat, buku lalinya dia pun, kakinya pun diikat. Qulna wailak, celaka engkau. Ni orang Arab punya style ataupun orang Arab punya amalan lah kan, biasanya kan. Wailak, celaka engkau. Ma anta, siapa engkau? Apa engkau ni? Engkau ni apa? Lepas dia tengok dia masuk dalam gua tu, bila dia tanya, engkau ni apa? Apa engkau ni? Qala, kata orang yang diikat rantai itu, qad qadartum ala khabari. Kata orang yang diikat rantai itu, dia kata, aku tak payah ceritalah siapa aku, dan kau tak, yang kau lihat ni lah, inilah aku. Maksudnya gitu. Yang kau lihat ni, inilah aku. Kau tak payah tahulah aku ni siapa. Maksud dia bukan gitu. Fa akhbiruni ma antum. Yang paling penting, kau bagi tahu aku siapa engkau ni. Orang yang diikat rantai ni, orang yang diikat rantai ni, dia tak nak cerita dia siapa. Sedang diikat rantai tu, kena rantai begini dengan kakinya diikat, tangannya diikat dengan tengkuk. Tiba-tiba Tamim ibn Aus dan 30 orang rakannya tadi datang masuk. Kemudian dia tengok makhluk yang besar. Dia tanya, kau ni siapa ni? Kata dia, tak payah, aku tak payah ceritalah. Kau tengok aku ni pun dah cukup dah. Itu je yang kau perlu tahu.
Syaitan jantan betina pun ada, ustaz. Syaitan jantan betina pun ada. Jantan ke betina? Syaitan jantan ada, syaitan betina ada. Syaitan ni jin lah, jin betina ada, jin jantan ada. Okey, jadi bila dia kata wailak ma anta, apa kamu, maka kata orang yang diikat rantai itu tadi, qad qadartum ala khabari. Dia kata cukuplah kau tengok apa yang keadaan aku ni, itu saja. Kau tak perlu tahu aku siapa. Cuma aku nak tahu, bagi tahu aku kau ni siapa. Siapa engkau yang datang sampai ramai-ramai ni, datang masuk gua aku ni, engkau ni siapa? Maka qalu, mereka pun bercerita ataupun Tamim pun cerita, nahnu unasun minal Arab. Kami adalah manusia daripada kalangan Arab, raqibna fi safinatin bahriyatin, dan kami menaiki kapal laut yang besar, fasadafnal bahra hina ikhtalama. Kemudian secara kebetulannya kami pun berlayar sehingga dalam keadaan terjumpa, ataupun kita panggil sebagai dalam keadaan jumpa secara kebetulan pulau ni. Fala'iba binal mauju syahran, dan kami dalam keadaan dah ombak menempuh kami sehingga kami berada dalam laut itu selama sebulan. Summa arfa'na ila jaziratika hadhihi, sehinggalah kami berlabuh di pulau kamu ini. Kenapa disebut pulau kamu? Sebab dia tengok yang laki yang diikat tu seorang je ada kat dalam tu. Maka dia pun kata bahawa summa arfa'na ila jaziratika hadhihi, maka kami pun berlabuh di pulau kamu ini. Fajalasna fi aqrubiha fadakhalna al-jazirah. Maka dia cerita balik macam mana dia cerita dekat Al-Jassasah tadi ni. Maka kami pun turun dengan kapal yang kecil untuk menuju ke pulau kamu ini, ataupun ke pulau ini. Falaqiyatna dabbatun, maka kami pun bertemu dengan satu makhluk dipanggil dabbah, ahlabu kathiratus sya'ri, yang mana penuh bulu di badannya, la yudra, dan tidak diketahui ma qubuluhu min duburihi min kasrati sya'ri, yang mana tidak tahu mana satu kubul, mana satu dubur, kerana penuhnya bulu di badannya. Faqulna wailak ma anti, maka kami pun kata kepada dia, celaka engkau, apa engkau ni? Maka dia kata faqalat anal jassasa. Ni dia cerita balik yang kat luar pulau ni tadi. Dia cerita balik kat luar gua ni apa berlaku dekat laki yang sedang diikat rantai ni tadi. Dia kata aku al-jassasa. Qulna ma wa mal jassasa. Kami pun kata pada dia, apa dia itu al-jassasa? Maka kata al-jassasa ini, i'midu ila hadzal rajuli fid dair fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Dia tak jawab soalan kami. Maka dia kata terus masuk ke dalam gua, jumpa dengan seorang laki-laki, iaitu engkau lah, yang mana yang tengah sedang diikat rantai itu, kerana dia sedang menunggu berita daripada kamu yang sangat dirindukan. Fa aqbalna ilaika siraan, maka kami pun terus masuk dan datang kepada kamu dengan cepat. Wa fazi'na minha, dalam keadaan kami pun merasa takut juga. Apa benda kan? Takut-takut ini adalah syaitanah ke, ataupun dipanggil sebagai syaitan betina ke, tak tahu, wallahu alam. Itu kepercayaan Arab-Arab kuno dulu. Walam na'man an takuna syaitana, sehingga kami tak rasa tenang pun, sebab kami takut benda itu adalah syaitan betina. Bila dia dah cerita balik apa yang berlaku, macam mana dia boleh berada dekat gua ni kepada orang yang diikat rantai laki ni, diikat laki dekat rantai ni. Faqala, kata orang yang diikat rantai ni tadi, akhbiruni an nakhli baisan. Baik, kalau begitu kau ceritakan pula kepada aku, apa berlaku kepada nakhlu baisan, ladang kurma baisan. Ladang kurma baisan ni di Palestin. Tuan boleh buka di Google, nanti tuan cek nakhlu baisan ataupun ladang kurma baisan, atau tengok di Palestin. Sehingga bila orang laki-laki ni tanya kepada Tamim dan juga kawan-kawan dia, akhbiruni an nakhli baisan, ceritakan kepada aku bagaimana nakhlu baisan, ladang kurma baisan ni. Qulna, maka kami katakan kepada dia, an ayyi sya'niha tastakhbir, berita yang macam mana yang kau nak tahu ni? Maksudnya gitu. Maksudnya dalam keadaan kau nak tahu ladang kurma baisan, tapi kau nak tahu yang macam mana, kau nak tahu apa sebenarnya? Maka kata orang yang diikat laki ni, as'alukum an nakhliha hal yuthmir, aku bertanya tentang nakhl dia, tamar dia, kurma dia, adakah masih lagi tumbuh? Qulna lahu, maka kami pun kata kepada orang yang laki di kat rantai ini, na'am, masih lagi tumbuh, ataupun ladang kurma baisan ini masih lagi banyak buah-buahan dia, lebat, masih bagi banyak. Maka kata orang yang diikat rantai ini, ama innahu yushiku alla yuthmir, dia kata ketahuilah sesungguhnya, yushiku ni maksudnya hampir tiba dah, diambang-ambang dah, alla yusmir, diambang-ambang ladang kurma baisan ini tidak akan tumbuhkan walaupun satu biji buah sekalipun. Tuan-tuan cuba search di Google, dia tengok, tuan-tuan tengok di Google, tuan-tuan search dan Google, tengok ladang kurma baisan hari ini bagaimana keadaan dia.
Saya tak nak jawab, tuan-tuan tengok sendiri, nanti tuan-tuan tahulah bagaimana keadaan ladang kurma baisan sekarang ini di Palestin. Qala, kemudian ditanya lagi, itu soalan pertama. Soalan kedua ditanya lagi, akhbiruni an buhairatit tabariyah, dan ceritakan pula pada aku apa berlaku kepada Tasik at-Tabariyah. Kemudian kami tanya pada dia, an ayyi sya'niha tastakhbir, engkau nak tahu macam mana, kau nak tahu jenis apa? Maksudnya kau nak tahu di punya Tasik Tabariyah tu, apa yang kau nak tahu tentang Tasik Tabariyah ini? Kata orang yang diikat rantai ini, hal fiha ma, adakah Tasik ini masih lagi mengeluarkan air? Qalu, maka mereka semua katakan, ataupun Tamim ini mengatakan bahawa hiya kathiratul ma, dia masih lagi mengeluarkan air yang sangat banyak. Maka kata laki-laki yang diikat rantai ini, ama inna ma'aha yushiku ayyadhaba, dia guna kalimah yang sama. Tasik at-Tabariyah ini, tuan-tuan boleh search juga di dalam Google. Tasik at-Tabariyah ini ataupun nama dia ditulis sebagai Sea of Galilee. Google search tengok Sea of Galilee. Tasik Galilee, ada sahabat kita sebut dah, Azman Ma'nur. Boleh tengok bagaimana keadaan Tasik itu sekarang ini, Sea of Galilee ataupun Tasik at-Tabariyah ini. Apa yang disebutkan oleh laki yang diikat rantai ini, ama inna ma uha yushiku ayyadhaba, dia kata hampir-hampir dah ataupun dah diambang dah bahawa air ini dia akan yadhab, hilang. Tak ada sikit pun air akan keluar dekat Tasik ini lagi. Hampir masanya dah. Qala, soalan yang ketiga dia tanya pula, akhbiruni an aini zughar, ceritakan pula pada aku mata air Zughar. Tuan-tuan, mata air Zughar ini dia berada di Jordan. Mata air Zughar ini dia berada di Jordan. Maka Tamim dan juga sahabat dia tanya, an ayyi sya'niha tastakhbir, engkau nak tahu mata air ni yang macam mana, apa dia, apa yang kau nak tahu tentang mata air ini? Maka kata orang yang diikat rantai ini, hal fil aini ma wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, kata orang yang diikat rantai ini, adakah masih lagi ada mata air di situ, dan adakah manusia ataupun apa ni kita panggil sebagai ahli kampung dia, orang-orang kampung dia masih lagi menggunakan air ini untuk bercocok tanam? Kata Tamim ibn Aus Ad-Dari dan kawan-kawannya, na'am hiya kathiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'iha, masih banyak lagi air ini ataupun mata air Zughar ini, dan masih lagi orang-orang kampung itu menggunakan air ini untuk bercocok tanam. Qala, kata dia apa, kita panggil sebagai maka dia tak katakan apa-apa kat sini, masih dikatakan sebagai apa, masih lagi air ada banyak, tetapi dia tak bagi tahu pun air itu akan hilang ke apa ke, tidak ada. Hadis dia cerita gitu. Maka dia terus sambung, dia kata qala, dia bagi tanya soalan yang keempat, akhbiruni, bagi tahu aku, an nabiyil ummiyin ma fa'ala. Yang keempat dia kata, bagi tahu aku sekarang ini apa yang berlaku kepada nabi ummiyin, nabi yang buta huruf, apa yang dia buat? Maknanya bila dia cerita tentang tiga yang awal ni tadi, tentang ladang kurma baisan, tentang Tasik at-Tabariyah, tentang mata air Zughar, maka dia dah tahu dah bahawa saat dan ketika ini Nabi akhir zaman telah pun muncul, Nabi akhir zaman telah pun ada. Sebab tu soalan yang keempat dia terus tanya, dia kata akhbiruni anin nabiyil ummiyin ma fa'ala, ceritakan pada aku tentang nabi ummiyin, yang nabi yang tak boleh baca, tak boleh kita panggil sebagai tak boleh menulis, bagi tahu aku apa yang dia sedang buat. Qalu, maka kata Tamim dan juga sahabat-sahabat dia, kharaja min Makkah wa nazala Yathrib, Nabi Ummiyin ini dia telah keluar daripada Mekah dan menuju ke Yathrib. Maknanya dia dah duduk di Yathrib, Madinah lah tu, di Madinah. Maksudnya daripada Mekah dia dah berhijrah ke Madinah, duduk di Madinah. Qala aqatalahul Arab, kata orang yang diikat rantai itu, adakah orang Arab nak bunuh dia? Qulna na'am, maka kami kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, na'am, ya, orang Arab nak bunuh dia. Qala, kata orang yang diikat rantai ini, kaifa sana'a bihim, apa yang Nabi Ummi ini buat kepada dia? Fa akhbarnahu, maka kami katakan kepadanya, annahu qad zahara ala man yalihi minal arab wa ata'uhu. Kata Tamim ibn Aus Ad-Dari dan seluruh kawan-kawan dia, diceritakan kepada orang yang diikat rantai ini, subhanallah, dia kata apa? Dia puji Nabi, walaupun dia bukan orang Islam lagi, dia bukan orang Islam, dia orang Nasrani, tapi dia puji Nabi. Dia kata apa? Dia kata bahawa Nabi SAW ini dalam keadaan dia orang ramai ikut dia di belakang dia. Maksudnya ramai orang Arab ikut dia dan ramai orang Arab mentaati perintah dia, subhanallah. Maka dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia yakin bahawa Nabi itu adalah orang yang benar. Qala lahum, maka orang yang diikat rantai itu kata kepada Tamim dan juga sahabat-sahabatnya, qad kana dhalik,
adakah dia buat begitu? Maksudnya gitulah, adakah dia buat begitu? Kata kami, na'am. Kata Tamim ibn Aus Adari, na'am. Kata orang yang diikat rantai ini, ama inna dhaka khairul lahum ayyuti'uhu. Subhanallah. Yang diikat rantai ni bagi tahu apa? Dia kata ada sesungguhnya yang dia buat itu, ataupun sesungguhnya itu adalah baik bagi mereka. Maknanya orang-orang yang mentaati Nabi ataupun mentaati Nabi ini, yang ummiyin ini, yang ikut Nabi ini, khairul lahum, sangat baik buat mereka, dan taat kepada mereka itu antara yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu diri dia siapa. Maknanya dia bagi tahu point tau, dia bagi tahu kunci. Maknanya orang yang ikut Nabi ni semua orang yang berjaya. Orang yang ikut Nabi ni adalah orang yang memang landasan dia betul. Itu yang Tamim ibn Aus Ad-Dari ni dia dapat hidayah. Dia tahu bahawa Nabi itu betul. Sehingga dia jumpa pula seorang lelaki yang diikat rantai di satu pulau. Sehingga dia balik, lepas tu dia jumpa Nabi, dia masuk Islam. Maka bila mana diceritakan kepada Nabi SAW berkaitan ini, maka orang yang diikat rantai itu kata, betul, yang ikut engkau semua wahai Muhammad semua betul dan semua baik belaka. Maksudnya dalam keadaan landasan yang betul. Sehingga lepas tu dia kata apa? Wa inni mukhbirukum anni. Sesungguhnya sekarang ni aku nak bagi tahu pada kamu siapa aku ni. Baru dia jawab soalan yang awal tadi, yang Tamim tanya apa dia? Ma anta. Siapa engkau? Apa engkau? Sekarang ni lepas dia tanya 4 soalan itu, bagaimana Nakhlu Baisan, ladang kurma Baisan, bagaimana Tasik At-Tabariyah, bagaimana air mata air Zughar, dan apa yang dibuat oleh Nabi akhir zaman ataupun Nabi Ummiyin ini, 4 ni bila dah dijawab, maka dia bagi tahu, wa inni mukhbirukum anni. Sekarang aku akan bagi tahu berkaitan aku ataupun siapa aku. Dia kata, inni ana Masihud Dajjal. Subhanallah. Jelas, ini hadis sahih tuan-tuan ya, hadis sahih. Maksudnya Dajjal ini telah pun ada zaman Nabi SAW. Cuma dia waktu ni dia belum keluar lagi lah. Tapi kalau orang kata sekarang dah keluar ke Ustaz, wallahu alam. Kena kajilah. Boleh kata ada yang kata ada yang kata belum. Tapi kalau ikut hadis ni zaman Nabi masih lagi belum keluar. Dan kalau ikut hadis ini dia kata apa? Yushik tu maksudnya dah diambang nak keluar dah. Tapi diambang tu wallahu alam bila, mungkin 1400 tahun hadapan baru diambang, wallahu alam lah. Tapi bagaimana keadaan dia yang diceritakan, dia kata inni ana Masihud Dajjal, dan dia kata apa? Wa inni aushiku ay yu'zana li fil khuruj. Dia kata hampir-hampir dah aku diizinkan untuk aku keluar. Maksudnya diikat rantai tadi ni, yang diikat lututnya dengan besi, dengan rantai dan besi tadi, dia kata saat ini sangat hampir dah aku diizinkan untuk keluar. Keluar dia buat apa? Nanti kita akan ceritalah berkaitan hadis yang dikeluar, dia bebas ni, dia kena buat apa pula? Apa tugasan dia? Dan kata dia, fa'akhruju fa'asiru fil ardi. Subhanallah. Maka aku akan keluar dan aku akan pergi ke seluruh dunia. Fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Maka dia kata apa? Aku tak akan tinggalkan satu kampung pun, melainkan semua dekat kampung ataupun semua dekat kita panggil dekat bumi ini, semuanya dia akan pergi, dan dalam masa 40 hari. Tok Anjang kata, Ustaz, makhluk berbulu tu ending dia macam mana? Makhluk berbulu tu memang tu tempat dia. Makhluk berbulu Al-Jassasah itu tempat duduk dia. Jadi wallahu alam, ada ulama mengatakan bahawa Al-Jassasah ini dia akan muncul nanti di akhir zaman, yang digelarkan sebagai dabbatun minal ar, yang akan menjadi binatang melata yang akan pergi kepada seluruh manusia, yang membawa cincin Nabi Sulaiman dan juga tongkat Nabi Musa untuk menandakan manusia ini mukmin ataupun kafir. Itu antara pandangan para ulama. Masih lagi pandangan, masih lagi teori, dan kita tidak boleh mengatakan ya sahih, tak, sebab benda belum jadi. Maka masih lagi ada pandangan pendapat ulama-ulama yang mesti diambil. Jadi Al-Jassasah itu ceritanya berhenti sampai situ. Dia memang duduk di pulau itu, dan mungkin dia adalah penjaga pulau itu, wallahu alam. Tapi yang duduk dalam gua tadi, yang dikatakan sebagai ad-dair, tempat petapaan tadi, tempat bertapa tadi, itu adalah Masih Ad-Dajjal. Itu adalah Dajjal, dan dia sendiri mengatakan bahawa wa inni aushiku ay yu'zana li fil khuruj. Sikit lagi aku diambang untuk nak keluar daripada sini. Fa akhruju, maka aku akan keluar. Fa asiru fil ardi, aku akan pergi seluruh bumi. Fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Maknanya aku akan pergi semua kampung. Takkan aku tinggalkan satu kampung pun, melainkan semua kampung tu aku pergi. Aku akan pergi ni untuk apa ni? Tujuannya satu, adalah untuk menyesatkan umat Islam. Itu tujuan dia. Dajjal ni adalah tujuannya apa? Adalah untuk menyesatkan umat Islam. Dia takkan sesatkan orang Nasrani, orang Kristian, orang Yahudi, takkan, pasal dia memang sesat dah.
Dan mereka memang tunggu juga kemunculan Dajjal ini, sebab dia anggap bahawa Dajjal ini adalah ketua mereka. Itu nanti kita akan bincang hadis yang lain lah. Cuma nak sebut dalam hadis ni apa? Dia bagi tahu dia akan keluar dah, dia akan duduk dalam bumi ini selama 40 hari. Tempoh dia dalam bumi ini hanya 40 hari saja. Walaupun 40 hari disebut sini arba'ina lailah, 40 malam. Kita ambil 40 hari sama lah tu, 40 malam 40 hari sama. Dia kata apa? Dia kata dia akan duduk dalam bumi ini 40 hari, dia akan pergi seluruh pelosok dunia. Wallahu alam bagaimana kelajuannya, tetapi dia kata apa? Ghaira Makkah wa Taibah, melainkan aku tak boleh masuk di Mekah dan juga di Taibah. Taibah ni apa? Taibah ni adalah Madinah Al-Munawwarah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Aku diharamkan untuk masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Taibah. Taibah ni nama lain bagi Madinah. Kullama aradtu, setiap kali aku nak an adkhula wahidatan. Setiap kali aku nak masuk ataupun kita panggil sebagai Mekah ataupun Madinah, aw wahidan minhuma, salah satu daripada Mekah ataupun Madinah ini, istaqbalani malakun biyadihi saifun sultan yusadduni anha. Subhanallah, aku akan dihalang oleh malaikat yang di tangannya ada saif, ada pedang. Yusadduni anha, yang mereka menghalang aku untuk masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha, kerana sesungguhnya di keliling Mekah dan Madinah itu terdapat malaikat-malaikat yang menjaganya. Subhanallah. Jadi dia nak bagi tahu poin apa? Dia nak bagi tahu sikit lagi aku akan keluar, maksudnya Dajjal ini akan keluar dah pada zaman Nabi SAW ini, sikit lagi nak keluar dah. Kemudian aku akan keluar, kata Dajjal ini, aku akan pergi kepada seluruh pelosok dunia. Semua tempat aku akan pergi, melainkan Mekah, Madinah aku tak dapat masuk kerana dijaga oleh malaikat-malaikat yang ada saif, ada pedang. Kemudian Nabi, tuan-tuan kena bayangkan, Nabi ni tengah cerita dekat sahabat yang dekat masjid ni. Nabi atas mimbar, Nabi tengah ceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal tadi ni, sehingga sahabat semua dengar dengan apa yang Nabi ceritakan. Sehingga habis Nabi cerita ni, qalat, yakni Fatimah binti Quraisy, ya inilah berkata Fatimah binti Qais, dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bimihsaratihi fil minbar. Maka bila mana kata Fatimah binti Qais, maksudnya cerita tu dan dah habis dah. Cerita tu dah habis dah. Kata Fatimah binti Qais, Rasulullah dia nak bercakap ni, Rasulullah nak sampaikan balik percakapan dia. Rasulullah dia ambil dia punya tongkat dia tu, dia ketuk mimbar tu. Tuan-tuan tahu bagaimana macam bukan garang, tapi macam keadaan bagi ingat, tung, maksudnya bagi perhatian, tung, ambil tongkat tu, cokma ke pedang ke, Allah Alam Nabi pegang apa dekat sini, maka dia ketuk mimbar tu, boom, Nabi kata hadhihi taibah, hadhihi taibah, hadhihi taibah, salasa marrat. 3 kali Nabi kata inilah taibah, inilah taibah, inilah taibah. Ditunjukkan dekat sini, maksudnya apa? Yakni Al-Madinah. Madinah nilah taibah, Madinah nilah taibah, Madinah nilah taibah. Pasal apa? Pasal Dajjal ni sebut apa? Aku akan pergi seluruh pelosok dunia melainkan Mekah dan Taibah. Taibah ni adalah Madinah. Nabi kata inilah Madinah, inilah taibah, inilah taibah, inilah taibah. Ala hal kuntu haddastukum dzalik. Adakah, kata Nabi SAW, ketahui, adakah aku memberitahu kepada kamu tentang cerita ini? Faqalan nas, maka semua manusia ataupun sahabat berkatakan na'am. Fa innahu a'jabani hadithun Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu. Dan kata Nabi SAW bahawa dia sangat takjub ataupun sangat takjub dengan cerita yang disampaikan oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, kerana sama dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian semua dulu. Nabi kata berada pada sahabat, wa inil Madinah wa Makkah, dan juga tentang Madinah dan Makkah ini, ala innahu fi bahri Syam au bahril Yaman. Kata Nabi SAW, ketahuilah, innahu, hu tu balik kepada inna Dajjal, ketahuilah Dajjal itu berada di bahri Syam, di laut Syam, di laut Syam, wallahu alam di mana, au bahril Yaman, ataupun di laut Yaman, ataupun di laut Yaman, wallahu alam di mana. La bal min qibalil masyriq ma huwa, min qibalil masyriq ma huwa, min qibalil masyriq ma huwa. Nabi sebut 3 kali, iaitulah di arah, ataupun kita panggil sebagai apa, min qibalil masyriq ni maksudnya kita panggil sebagai maka kata Nabi SAW, sesungguhnya dia berada di arah timur, dia berada di arah timur, dia berada di arah timur. Wa au ma'a biyadihi, sambil dia mengisyaratkan tangan dia ilal masyriq,
kepada arah timur. Subhanallah. Last endingnya bila Nabi katakan bahawa apa? Aku dah cerita dah kepada kamu tentang Dajjal ni dulu, dan hadis ataupun cerita Tamim ibn Aus Ad-Dari ni aku cerita balik kepada kamu semua sebab sama cerita yang aku sampaikan kepada kalian semua, dan aku takjub dengan cerita dia. Ataupun kenapa dalam keadaan diceritakan dia akan masuk semua tempat melainkan Mekah dan Madinah. Dan kata Nabi bahawa Dajjal ini berada di Laut Syam ataupun Dajjal ini berada di Laut Yaman, tetapi yang endingnya Nabi kata apa? Min qibalil masyriq mahwa. Dia berada di arah timur. Dia berada di arah timur. Dia berada di arah timur. Sambil Nabi mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Tuan-tuan duduk nanti di Madinah, buka peta Madinah, maka cuba cari di arah timur itu arah mana. Dia pergi ke arah mana, nanti tuan-tuan akan tengoklah di arah mana dia akan pergi, arah Asia Tenggara ke ataupun arah belah-belah atas ke belah bawah ke. Tuan-tuan nanti tengok, buka nanti Madinah, tengok arah timur, sebab Nabi tunjukkan di arah timur, maka Dajjal ini dia berada di sana. Dan ada hadis lain nanti kita akan bincangkan bahawa Dajjal ini dia akan mula di mana, itu nanti kita akan sebutkan juga nanti pada kuliah akan datang. Last kali kata dia, kata Fatimah binti Qais, fahafiztu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang, riwayat Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka daripada hadis ini insya-Allah kita dah tahu dah berkaitan dengan Dajjal. Rupanya Dajjal telah pun ada, subhanallah, 9-10 dah tuan-tuan. Lama dah kita bersiaran ni. Kita dah tahu dah bahawa Dajjal ini telah pun ada pada zaman Nabi. Cuma pada zaman Nabi ini dia diikat rantai dan masih lagi berada dalam pulau, dalam gua. Wallahu alam dah keluar ataupun belum, itu hanyalah ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya lepas daripada Tamim berjumpa dengan Dajjal ini dan tidak diceritakan bagaimana dia balik, tak ada dalam hadis, tak cerita macam mana dia boleh balik ke Madinah balik, wallahu alam, tak tahu. Cuma lepas dia balik, dia cerita balik dekat Nabi, yang mana kata Nabi tadi faja'a fabaya'a wa aslama, yang mana kata Nabi tadi dia datang jumpa Nabi, Tamim ini dia berbai'ah kepada aku dan dia masuk Islam dengan sebab yakinnya cerita asal Dajjal tadi, bahawa Dajjal kata tadi siapa yang ikut Nabi ini, subhanallah, dia adalah orang yang khair, yang baik, yang berada di landasan yang betul. Subhanallah. Jadi hadis ini mudah-mudahan memberikan kita inspirasi untuk berhati-hati dan berwaspada di akhir zaman. Sentiasalah kita beribadat dan lebih lagi banyak ibadat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada fitnah Dajjal yang paling besar. Subhanallah, kalau kita tengok hadis tadi, semua tempat dia akan pergi, termasuk mana kita duduk. Kalau kata Bandar Seremban Selatan kita duduk, dia akan datang kat situ. Kalau kata dekat Kulim Kedah, Azwan, dia akan datang juga dekat Kulim Kedah. Kalau kata tadi dekat mana, Teluk Intan, dia akan datang juga dekat Teluk Intan. Kalau kata dekat Gombak, akan datang dekat Gombak. Semua tempat dia akan pergi. Untuk apa? Tujuannya satu, adalah untuk menyesatkan umat Islam. Ubat dia macam mana? Macam mana cara nak selamat? InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kita cerita lebih detail lagi insya-Allah berkaitan dengan Dajjal ini, berlandaskan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Terima kasih banyak tuan-tuan yang memberikan perhatian. Sangat sejam suku dah kita bersiaran. Terima kasih yang memberikan perhatian daripada awal sehinggalah sekarang ini. Terima kasih banyak yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak kepada Nuriza Anwar. Terima kasih banyak kepada Zakiah Idrus. Terima kasih Azwan. Terima kasih Tok Anjang. Terima kasih semua yang banyak menuliskan komen, Nurul Hida dan seumpamanya. Saya tak sempat nak sebut nama yang terlalu banyak. Mudah-mudahan Allah sahaja yang merahmati tuan-tuan dan memberikan pahala kepada kita semua insya-Allah, dan lindungi kita daripada mara bahaya yang di luar sana, dan melindungi kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya di luar sana insya-Allah. Jadi wallahu alam, saya rasa cukup sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.